Okey, Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seterusnya untuk kegemilangan tamadun Bani Uthmaniyah. Okay, jadi seperti yang kita tahu, zaman kegemilangan kerajaan Bani Uthmaniyah ni bermula pada pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi salah satu faktor kegemilangan tamadun Bani Uthmaniyah ni adalah disebabkan pentadbiran pada waktu tu yang bercorak ketenteraan. Jadi yang pertama, pemerintah Bani Uthmaniyah ni mula menggunakan gelaran khalifah semasa pemerintahan Sultan Salim I. Yang khalifah maksud dia macam pengganti pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Yang kedua, pemerintah menyelaraskan pemerintahan dengan melantik menteri-menteri, ketua-ketua tentera, mufti, qadi dan pegawai-pegawai kerajaan bagi membantunya. Jadi apabila mereka-mereka ni dilantik, dia dapat bantu pemerintah untuk melicinkan lagi pentadbiran tamadun Bani Uthmaniyah. Yang seterusnya, bahasa Arab telah menjadi bahasa utama kerajaan Bani Uthmaniyah dan takwim hijrah juga telah menjadi takwim rasmi negara. Jadi untuk yang seterusnya ialah keadilan sosial. Jadi seperti kebajikan secara menyeluruh dan sama rata bagi rakyat yang berbilang bangsa, agama dan warna kulit. Jadi maksudnya masa pemerintah dia tak resisa, jadi dapat melahirkan keharmonian dan perpaduan antara semua rakyat ni. Jadi seterusnya para ulama telah dapat tempat yang tinggi dan bertanggungjawab bagi memastikan pelaksanaan syariah Islam secara sempurna dalam negara. Jadi pemerintah tu telah para ulama masa tu bertanggungjawab untuk pastikan umat Islam kat situ mengamalkan gaya hidup Islam dengan baik dan sempurna. Okey, seterusnya pendidikan rakyat dititik beratkan dengan menyediakan pusat-pusat pengajian yang lengkap dengan kemudahan. Jadi kan tadi saya cakap yang Sultan Muhammad Al-Fatih tu dia memang daripada kecil memang ayah dia ajar dia untuk jadi orang yang terpelajar lah. Jadi dia punya rakyat pun dia dititik suruh ikut pendidikan, lepas tu dengan latihan ketenteraan. Lepas tu jadi dia sediakanlah kemudahan yang lengkap. Jadi rakyat kat situ dia bukan nak belajar tu boleh belajar dengan selesa. Okey, terima kasih kepada kumpulan yang membentangkan tentang kegemilangan daripada aspek pentadbiran. Okey. So saya sentuh lagi tentang Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Seperti yang saya cerita tadi kan, daripada kecil memang dia diasuh memang ayah dia betul-betul fokus kepada dia punya pendidikan. Sebenarnya pada zaman Nabi juga sebenarnya kita dah nampak bayangan-bayangan bahawa Konstantinopel ini sebenarnya satu hari nanti akan menjadi satu zaman kegemilangan. Contohnya melalui kisah perang Khandaq. Okey, sebelum berlakunya perang Khandaq ni, di mana Nabi dan juga beberapa orang sahabat, apa yang mereka buat adalah mereka nak menggali parit. Okay, cumanya pada satu ketika, satu laluan tu tak dapat nak gali parit tersebut kerana ada satu batu besar. Kemudian apa yang Nabi buat adalah Nabi ketuk atau dia pecahkanlah batu tersebut. Okey, bila Nabi ketuk batu tersebut, ada keluar 3 cahaya daripada batu tersebut. Okey, kemudian cahaya tu menuju, maknanya cahaya tu kan, bila kita nampak cahaya kan, dia nampak dia punya sinaran tu pergi ke arah mana kan. Okey, satu sinaran pergi kepada Syam, satu sinaran pergi kepada Yaman dan satu lagi sinaran pergi kepada Parsi. Okey, apa yang Nabi ceritakan kepada sahabat bahawa cahaya itu yang pergi ke Yaman itu nampak bayangan bahawa ada istana putih dekat Yaman dan juga ada istana putih dekat Parsi. Okey, kemudian yang dekat Syam tadi, Nabi nampak daripada cahaya tersebut, Nabi nampak bayang-bayang istana khalifah Islam dekat Konstantinopel. Okey, maksudnya daripada kisah itu Nabi ni sebenarnya dia dah tahu pada masa yang akan datang akan ada pemerintahan Islam di kota Konstantinopel.
Okey, itu antara kisah tentang, sebab Nabi ni dia memang tahulah. Contoh kalau macam kalau awak masih ingat, saya pernah cerita ketika awak sekolah, awak tingkatan 2 dahulu, tentang ada seorang lelaki yang nak bunuh Nabi. Okey, dia bawa kuda, dia penunggang kuda handal. Saya lupa nama musuh tersebut apa. Kemudian bila dia nak bunuh Nabi tu, kuda dia tu kaki terpesuk sampai 3 kali. Kemudian Nabi cakap dengan musuh Islam tersebut supaya jangan bagi tahu kaum kafir Quraisy bahawa dia jumpa Nabi. Sebab kalau bagi tahu, confirm lah Nabi kena tangkap. Sebab tujuan utama lelaki tersebut pun dia nak bunuh Nabi sebenarnya, dia nak tangkap Nabi sebab dia nakkan ganjaran 100 ekor unta tu. Okey, so ketika Nabi cakap macam tu dekat dia, maknanya rahsiakan pertemuan tersebut, dan Nabi janjikan dia Kisra, kalau awak masih ingat lah. Okey, Kisra ini adalah satu mahkota yang maksudnya dia akan menunjukkan bahawa Nabi ni dah tahu bahawa apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Begitu juga dengan kisah Konstantinopel inilah, maknanya Nabi dah tahu juga pada masa akan datang kota tersebut akan ditakluki oleh orang Islam. Itu antaranya lah. Dan dari aspek pendidikan yang macam saya cerita tadi, daripada kecil memang dia ni Sultan Al-Fatih ni kan telah dihantar untuk menuntut ilmu, dan tok guru dia ni, apa yang menariknya adalah ketika Sultan Murad ni, ayah pada Sultan Al-Fatih tu, dia hantar anak dia kepada tok guru. Dia cakap dekat tok guru tu, didiklah macam mana pun anak dia. Kalau anak dia buat salah pun rotan je, pukul lah, denda ke ataupun kenakan apa-apa tindakan, kerana anak dia ni nak belajar. Dan sebab Sultan Muhammad Al-Fatih ni kan dia anak sultan, so kalau Sultan Murad ni, dia cakap tok guru dia, ambil je tindakan kalau anak dia buat salah. Okey, dan biasalah budak ni memang daripada kecil macam awak jugalah, nakal sikit kan. So memang kalau dia buat salah, memang tok guru dia akan kenakan denda lah. Kerana ayah dia dah pesan, buat je apa-apa dekat anak dia, dan jangan anggap anak dia ni anak sultan. Maksudnya anggap je budak ni macam budak biasa. Okay, so tok guru dia pun dah kalau dia buat salah, memang tok guru dia akan denda. Kemudian apabila tok guru dia ni dah nak meninggal dunia, kemudian tok gurunya berpesanlah kepada Sultan Murad tadi, kalau nak teruskan pendidikan untuk anak dia ni, bawalah anak dia tadi kepada tok guru yang kedua pula. Maknanya anak murid kepada tok guru pertama tadi lah. Okey, sampai kepada anak murid yang kedua ni, Sultan Muhammad Al-Fatih pelik. Kerana apa? Kerana pada tok guru yang pertama tadi, dia buat salah baru dia kena hukuman kan. Tapi dekat tok guru dia yang kedua ni, dia buat salah memang dia kena hukuman, dia tak buat salah pun dia kena hukuman. Okey, kemudian dia pelik lah. Dia tanya tok guru dia, kenapa dia tak buat salah pun? Macam awak, contohlah awak duduk baik-baik je, tiba-tiba dalam kelas tu Ustazah tampar Ayu. Ayu mesti rasa, kenapa Ustazah yang tampar saya bukan buat apa-apa pun. Rasa pelik macam tu. Okey, kemudian dia tanya tok guru dia, kenapa tok guru dia buat macam tu. Kemudian tok guru dia cakap, tak sampai masa lagi untuk dia bagi tahu. Okey, sehinggalah bapanya iaitu Sultan Murad meninggal dunia. Kemudian dia naik tahta. Okey, biasanya bila kita naik tahta, orang akan datang ucap tahniah lah kan. Sehinggalah tok guru tadi datang pergi jumpa Sultan Fatih tadi, dia nak ucap tahniah. Kemudian Sultan Fatih ni teringatlah yang kisah dia tak buat salah tu, dia kena juga. Kemudian tok guru ni cakap, ini adalah masa yang terbaik lah untuk aku sampaikan kepada engkau kenapa aku buat begitu. Okey, kemudian tok guru dia cakap, apa perasaan kalau contohnya tadi macam Ustazah tampar Ayu, apa perasaan Ayu kalau Ustazah buat macam tu kan? Mesti Ayu rasa macam marah, tak buat salah pun kena pukul, buat salah memanglah dah kena pukul lagi. Perasaan dendam, tok guru ni siap lah nanti. Aku tak buat salah pun dia kena nanti ni, kalau dia ni maksudnya ada dendam lah, kemudian sakit hati, itu semua adalah perasaannya. Kemudian tok guru dia cakap, itu adalah menunjukkan bahawa jika kan ketika itu dia telah menjadi sultan. So ketika Fatih tu menjadi sultan, so tok guru dia cakap, janganlah hukum orang yang tak bersalah. Okey, kalau hukum orang yang tak bersalah, maka akan timbullah perasaan tadi. So kenakan hukuman terhadap orang yang bersalah. Maksudnya tok guru ni nak ceritakan bahawa ketika dia menjadi pemerintah, tok guru dia ni dah boleh baca dah dia suatu hari nanti memanglah dia akan jadi pemerintah kan. Maksudnya tok guru dia ni hebat lah, dan dia melahirkan anak murid yang hebat iaitu Sultan Al-Fatih. Okey, itu antara sedikit lah tentang bagaimana kehebatan Al-Fatih lah. Dia diajar juga oleh guru-guru yang hebat. Okey.